Yang pertama sekali saya nak bertanya kepada Tok Aduka kita. Dia ada reply komen saya siang tadi. Tok Bugis, saya nak kongsikan apa yang saya nampak ketika Tok sedang memarahi seseorang di dalam live tempoh hari. Jadi Tok Aduka, sudilah kiranya kongsikan kepada kami. Awak nampak Doraemon ke belakang saya? Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tok Bugis, moderator dari Tiger, Kak Zah, Tabib, Tuan Tabib, Tok Wan Tiger dan juga Tok Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Begini Tok. Ya. Saya waktu saya ternampak malam tu, saya memang saya jadi bingung kejap. Aku seorang je ke nampak. Saya pun baca dulu komen kok lah ada orang lain nampak. Rupa-rupanya tak ada. Saya tunggu sampai habis. Yalah sebelum Tok nak end live pun saya tengok tak ada siapa pun tanya. Selalunya kalau glitch ni, kalau Tok pakai wallpaper. Ya. Dan saya tahu Tok tak pakai wallpaper, pemberian gift pun dah berhenti waktu Tok tengah memberi sepatah dua kata tu. Ya. Tok tahu apa yang saya nampak? Saya tak tahu tuan, silakan. Okey, begini. Saya menghadap phone tengok Tok, betul? Ya. Mata Tok sebelah kiri. Kalau kata saya sebut sebelah kiri, makna dekat Tok tu sebelah kanan dia. Tak, saya betul-betul ni. Mana kata ini tangan kanan, ini tangan kiri. Baik, mata Tok sebelah kiri. Kiri, kalau kiri yang inilah. Yang seronok dia tu dia tak separuh muka tau. Dia daripada bawah kening membawa ke dagu. Membawa sampai ke dagu. Okey. Mulut orang belang di belakang tu, mata belang di belakang tu timbul. Okey. Saya dah terkejut perut. Aku salah tengok ke? Tak apalah tu, macam saya cakap tadi, saya tunggu juga mana tahu sahabat-sahabat lain nampak. Rupanya tak ada. Ada yang nampak tu. Lah sampai dekat komen cuba baca Zaza. Mata bercahaya. Ya, macam saya bukan saja mata sampai ke bawah dagu. Saya cakap, ini betul-betul ni, kata. Dah. Janganlah kau masuk dalam badan Tok Bugis tu. Sabar dulu. Habis live nanti kau nak masuk-masuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf semua. Anggaplah cerita ni cerita dongeng ya yo. Ya betul. Tak apalah. Jangan percaya sangat, nanti kan syirik. Ya betul. Anggaplah sebagai cerita yo. Okeylah. Pada malam tu memang Tok Bugis tengah live, aku duduk di luar. Apabila duduk di luar, tiba datang seorang perempuan yang mula-mulanya keadaan kain dia tu hancur. Dan bila berdiri betul-betul dekat pintu pagar Tok Bugis, dia kain tu macam bergulung menjadi pocong. Dan kita buat tak tahu lagi lah. Bila kita tak buat tahu, dia menangis. Memang menangis suara orang perempuan lah, ingatkan Pontianak. Kita pandang balik, kau pocong, kenapa suara kau perempuan? Kenapa kau punya menangis macam Pontianak? Dan dia pun datang. Dia boleh bercakap, nak minta tolong. Sampaikan kat tuan rumah ni. Sebenarnya selama ni dia datang, dia nak minta tolong. Tapi tuan rumah ni garang sangat. Datang je kena marah. Dah baru nak ngintai dah kena semis. Itu yang dia duduk ngintai. Dah lama dah datang.
Yolah kita faham lah kan, host kita ni memang kan. Kalau tak tahu punca main tunjuk muka je, garang dia tu. Tapi hati dia baik, Alhamdulillah. Dan apabila kita tanya dan bila malam tu dalam live, masuk sekejap dan tu Bugis tanya kat mana lokasi apa semua. Dan dia pun ceritakanlah lokasi dia semua. Dan tak tahu lokasi tu kat mana. Terus orang. Dan memang tak tahu. Tapi dia nampak lokasi itu jelas. Di antara dua bukit. Dan penghujungnya seperti ada air macam tasik. Dan dia ditanam di tengah-tengah di antara lurah bukit tu yang bertembung. Dia punya tanam dia macam korek tanah sikit. Tapi lebih tutup dengan daun kelapa sawit. Dan apabila Tok Bugis kata tempat tu ada rimau yang garang tu yang kata tak apalah, Tok Bugis selesai dulu dalam live. So Dan pun mulalah buat kerja kat dalam luar. Apabila mula tu, itu yang ternampak segala dan dia minta tolong sangat. Itu yang malam tu saja kita main pas-pas, ada yang boleh tolong tak? Rupanya Alhamdulillah dia tak nak, dia nak kalau boleh biar yang dekat supaya boleh tunjuk bukti yang lebih jelas. Alhamdulillah. Malam tu masuk tengah buat, masuk dia datang tengah bincang, kita tengah nak buat lalui. Adalah kawan ni buat video call sesama dua orang ni tadi tu. Dia pun tolong juga dan dia bukakan cerita. Yang kita nampak mula-mula ikatan dia di leher dan juga ikatan di kaki. Maksudnya nak minta buka ikatan lah. So apabila kita nak cuba buat, ada seorang hamba Allah ni yang handsome tu, yang lagi macho, dan dia mengatakan cuba tengok dekat genggaman tangan kiri. Bila tengok kat genggaman tangan kiri tu, rupanya ada barang yang digenggamkan untuk bersama dengan perempuan tu. Tapi tangan dia macam tak boleh buka, macam terikat. So terjadilah benda tu, dan bila dah nampak punca, Dan pun cuba buatlah apa yang patut, yang gitu-gitu. Dan tak sangkalah pula rasanya apa yang dia buat tu buat lembut-lembut je, tak ada kasar-kasar pun. Kita rasa, kita sedar. Time tu masa kita buat tu kita rasa kita sedar. Kita buat dan paku yang rasa dia cocok kat peha tu sebenarnya kita nak cocok kat tangan perempuan tu. Sebabkan tangan dia dah tak boleh buka, so kita terpaksa cocok kat tangan tu untuk kan kita keluarkan dan kita orang kata macam gerudikan tangan tu. Oh, patut saya nampak tu ayah lepas cucuk. Ini saya lupa nak cakap pada anda. Dia gerudi. Itu aku jam tu. Dah cucuk dah tenggelam paku tu dekat atas peha dia. Dia boleh gerudi. Oh, jam aku masa tu. Teruskan tu ayah. Tapi yang masuk kita buat tu, kita sedar kita letak perlahan je atas peha tu, bermakrifatkan konon tangan. Dan bila kita cocok tu memang kita nampak tangan dia. So kita tekan perlahan-lahan dan kita korek dan kita gerudikan untuk keluarkan satu ketul dah macam batu hitam ke apa tak tahu, dan kita keluarkan. Bila dia keluarkan, dia berubah, dia mengilai sekejap. Masa mengilai itulah nenek tu datang dengan tongkat. Nenek tu macam marah nak tangkap dia dah. Dan juga datang satu makhluk lagi, iaitu orang serba hitam seperti berbulu. Dan apabila kita nak buka ikatan atas dan ikatan bawah, kawan kita tegur lagi. Dan apabila kita tengok betul-betul, ada dekat pinggang. Bila kat pinggang itulah kita cuba bukakan dan kita tarik, sepertinya macam tali perut orang jugalah yang diikat tu. Dan kita lambungkan terus dekat makhluk yang berbulu tu, dan makhluk berbulu tu terus pergi. Terus hilang. Dan waktu itulah baru dapat bukakan ikatan dekat leher dan juga ikatan dekat kaki. Bila dah buka ikatan tu, kita tak buat apa lagi. Masa dah buka ikatan tu lah yang asyik sendawa angin banyak sangat tu. Bila sendawa dah banyak, rasa nak lepas, itu yang keluar dekat pintu gate Tok Bugis. Kita pun duduk kat depan pintu pagar tu kejap. Dan kita pun tarik nafas, kita buangkan rasa pernafasan tu. Kita nak buangkanlah kau angin kau, ada bisa ke. Dan cara tak langsung masa nak buang-buangkan bisa tu,
datang perasaan, kau ambilkan dia balik, kau hanyutkan terus, terbangkan dia di kawasan ni. Dia tak boleh duduk sini. Tapi lepas apa benda tak tahu, kita pun duduk dekat Tok Bugis balik. Kita bercerita dan kita apa, dan dengan cara tak langsung, dengan berkat kalimah syahadah, kita pun mengucap sebanyak 3 kali dan kita pun angkat dia balik. Cara angkat dia, kita angkat macam biasalah. Makrifatkan, contoh macam mana angkat barang. Kita mau pegang, kita angkat dan kita lambungkan ke atas. Habis syahadah kita lambungkan ke atas je, benda tu pun pergi. Tapi suaranya Tok Bugis dapat jelas dan kawan kita yang dalam telefon tu pun dapat dengar. Agak terperanjat jugalah. Dia rasa macam dekat sangat kawan kita yang dalam video call tu. Dan kita pun cerita. Dan habis pada tu je, masa tu lah tiba-tiba Tok Bugis jadi tergamam. Tak tahu apa, rupanya dengan azan. Memang dia tak bagi tahu dulu. Dan bila kita duduk kejap, kita dengar Tok Bugis pun beritahu azan. Dan kita pun duduk diam. Jalan zikir balik, baru kita dengar azan dia sermedu-medu azan. Tapi kita dengar dah dan habis. Tapi macam mana pun memang azan dia memang kita boleh agak lah. Azan tu kebanyakan jenis Mendayu ni adalah azan daripada alam sebelah. Di situlah sebuah sedikit yang boleh diceritakan pada malam tu. Dan orang tu memang minta tolong sebab orang tu sebenarnya sepertinya remaja. Orang kata orang 20 tahun ke bawah. Ya, yang dibunuh tu sebabkan kerana cemburu. Tak tahulah apa sebab dan dibuatkan satu benda yang tak elok. Itulah apa yang sebuah sedikit. Dan masa kita dah tarik dia pindah, kita nampak satu kotak yang terus terbenam dalam tanah dan terus berair dan hilang terus. Itulah sebuah sikit yang boleh ceritakan pada malam yang kita buat kat rumah Tok Bugis tu. Tapi apapun terima kasih juga pada 2 orang yang sangat membantu, yang memberikan tenaga daripada jauh, memberikan aura dan juga mata yang untuk sebagai pelihat supaya kita tak terkena apa-apa. Ucapkan terima kasih pada semua. Ialah apa-apa pun kita kat dalam ni dah anggap macam keluarga, macam persahabatan, satu rahim tu tak nak putus. Itu je lah yang sebenarnya. Kalau boleh dibantu, kita bantu setakat mana yang boleh. Asalkan kita semua dapat rahmat Allah dengan izin Allah. Segalanya apa yang dia buat bukanlah nak kata kita nak tunjuk hebat kat depan Tok Bugis. Tapi kebetulan benda tu sampai dan minta tolong menangis-nangis. Lopeh kalau aku dah tak sanggup duduk sini dah. Aku tak sanggup, itu yang tak nak terus buat. Demikianlah cerita sebuah sedikit. Masya Allah. Amin. Itulah dia ya. Pengakuan sendiri. Cerita daripada tuan badannya, iaitu Tok Ayah. Dia sendiri dah menceritakan bagaimanakah sinopsis sebenar kejadian itu. Jadi perkara yang pelik ini, perkara yang di luar kotak ini, yang tidak terjangkau di akal kita, banyaknya berlaku daripada alam yang gaib. Wajiblah percaya kepada perkara yang gaib, namun janganlah sampai kita taksub kerana makhluk tiada kuasa. Yang maha berkuasa hanya Allah. Banyak kali dah kami sebutkan ini. Silakan Tok Wan Tiger. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum pada Tok Bugis sebagai host dalam Tok Bugis Podcast Seram. Master Joji, Tok KJ, Tabib, dan Tok Ayah juga dengan panel-panel dan juga para pendengar yang saya hormati. Okey, Jumaat lepas saya ada dapat satu panggilan di mana pada asalnya dia minta saya untuk buat pagar rumah saja. Okey. So saya pun minta pada pesakit tersebut untuk sediakan bahan untuk kita buat pembakaran rumah lah, di mana saya menggunakan garam dan juga lada hitam. Baik-baik tetelan telefon tu, Tok Wan, nampak dekat benar telefon dengan mulut tu. Masya Allah, terima kasih Kak Nolin. Okey, so saya pun minta dia sediakan garam dan juga lada hitam untuk kita buat proses pembakaran rumah lah. So setiba saya di sana dan saya menyapalah pada tuan rumah, dan juga kita berbual lah terlebih dahulu masalah-masalah yang ada dalam rumah tersebut. Lepas tu selangkah je saya masuk ke dalam rumah tu, saya terasa macam ada satu aura yang berlainan kat dalam rumah tu. Saya terasa rumah tu macam ada sedikit bahang.
Dan kemudian kepala saya dah mula rasa macam ditarik-tarik. Okay, umbun-umbun kepala saya terasa seperti ditarik-tarik. Saya cakap lain ni. So saya pun menggunakan kaedah Ma'rifatullah untuk saya menelusuri apa yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata apa yang saya terlihat, apa yang Allah lihatkan kepada saya, satu susuk lembaga hitam berambut panjang dan tinggi je. Saya boleh jangkakan kalau tinggi pintu rumah kita tu lebih kurang lagi sekaki lagi tinggi dia. Wow. Dan wajah dia hampir seperti yang saya ambil dekat contoh gambar dekat Google. Hampir ni hampir. Saya nak kata sama tidak, tapi hampir kepada sama. Saya terlihat makhluk ini berjalan di dalam rumah. Dia main dekat kawasan ruang tamu, dia main dekat kawasan dapur. Lepas tu bila saya siung dia ya. Ya. Siungnya panjang dan lidahnya pun panjang. Kemudian bila saya nampak lidahnya panjang, saya bertanya kepada tuan rumah tu. Saya untuk kita mendapatkan kepastian. Saya tanya dengan dia, adakah makanan-makanan dalam rumah ni apabila dimasak pada waktu pagi, petangnya sudah rosak? Dia cakap, betul, makanan memang petang je dah rosak. Kadang-kadang tak sampai malam, maghrib je dah rosak makanannya. Jadi saya beranggapan makhluk ini datang ke dalam rumah ini untuk makan zat-zat yang ada pada makanan tersebut. Okey. Belum saja saya mulakan bacaan, saya terasa lagi tu ada satu lagi aura keganjilan dalam rumah tu. Okey, masa saya sampai tu dalam rumah tu ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang. Termasuk anak dan juga cucu pada pemilik rumah tersebut. Okey. So masa saya tengah baru je nak buat proses pemagaran tu, saya terasa ada satu lagi aura yang berlainan dalam rumah tu. Kemudian mata saya tertarik dengan menantu kepada tuan rumah tu. Okay, mata saya tertarik pada menantu ada tuan rumah tu. Saya panggil dia suruh duduk depan saya. Bila dia dah duduk depan tu, saya ambil minyak. Bila dah duduk depan tu, saya ambil minyak gaharu saya. Saya letakkan dekat tangan kanan dia. Saya suruh dia selawat ke atas Nabi sebanyak yang boleh. Kemudian diratakan minyak itu, disapukan di muka. Lepas dia buat dia tu tok, dia sapu je dekat muka. Tiba-tiba tok, terus dia nangis. Saya cakap lah, kenapa nangis pula ni? Dia nangis terisak-isak. Memang dia ke atau benda lain tu sebenarnya menangis? Pada asalnya saya ingat dia yang nangis. Tapi dia nangis tu memang terisak-isak tok. Macam seolah-olah macam kena pukul, macam kena dera. Okey, lepas tu suaminya datang memeluk pada dia dan dia ada baca sesuatu lah, mungkin ayat-ayat menenangkan diri ke apa ke kan, untuk tenangkan isteri dia. Tapi saya tengok makin lama makin menggalak dia punya nangis tu. Jadi saya pun tak berfikir panjang. Saya tenangkan dia dulu. Dekat 3 minit dia tekuk muka dia sambil menangis tu. Dan selepas tu baru dia bukakan tangan dia. Dia buka tangan dia, saya tanya dia, kenapa? Dia cakap, tak tahu, tiba-tiba rasa macam nak marah, rasa geram sangat. Rasa geram takkan sampai nangis teruk, cakap. Lepas tu cuba cakap betul-betul. Cuba beritahu kenapa. Lepas saya cakap kenapa tu je tok, dia terus jerit dengan sekuat-kuat tidak. Sakitlah. Dia cakap gitu. Memang bukan dia lah tu. Ya. Yeah. Cakap akhirnya kau keluar juga kan. Saya kat hati, akhirnya kau keluar juga. So saya pun bergegas untuk bangun, ambil sarung tangan saya untuk saya buat persediaan jika ada sebarang pertempuran yang berlaku. Lepas tu dia jerit dengan tangan dia, posisi tangan kiri dia dah tunjuk buku 5 dan tangan kanan dia dah mula menarik ke belakang. Seolah-olah dia dah standby untuk punch muka saya masa tu. Jadi saya dah capai sarung tangan saya dah buat persediaan untuk sebarang pertempuran yang berlaku. Lepas tu saya cakap dia, masa sepanjang saya sarung tangan tu dia dah mula jerit, dia dah cakap sakit, kau tahu sakit tak? Kau tahu sakit tak? Dia jerit je tu. Okey. Lepas tu saya kata tenang, relax, cuba tenang kejap. Aku pun tak tinggi suara dengan kau kan? Kau tenang, duduk dulu. Okey, saya betulkan balik posisi dia tu, saya suruh dia duduk.
So saya pun dia dah duduk dengan selesa apa semua. Okey. Kita mula balik daripada awal. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Dia kata, boleh aku tahu siapa yang dalam badan ni? Dia cakap, kau tak payah tahulah siapa aku. Dia cakap gitu. So saya pun bermulalah dialog yang agak keras juga kat situ. So ada satu ayat tu saya cakap dia, kau kenalkanlah diri kau. Nanti kalau tak suami dia tahu lagi teruk kau kena. Dia cakap, kalau kau berani kau buka lah, aku cabang kau. Jadi saya pun memakrifatkan tangan saya untuk saya keluarkan keris yang ada dekat tangan saya. Dia nampak je keris tu, dia dah macam nak lari. Saya cakap, jangan lari, duduk. Aku tak kacau kau lagi. Aku cuma tunjuk je apa benda kat tangan aku ni. Okay, sekarang ni aku nak cakap elok dengan kau. Apa yang kau nak dengan budak ni? Aku sayang dia. Aku dah lama ada dengan dia ni. Janganlah halau aku. Janganlah keluarkan aku. Cakap. Saya cakap, dia tak boleh. Kau sayang macam mana pun, bangsa kau lain, bangsa dia lain. Kau tak boleh bersama dengan dia. Pergilah cari yang sebangsa dengan kau. Okay, sekarang ni aku minta dengan cara baik. Kau keluarlah dengan cara yang baik. Boleh? Dia nangis. Lepas tu dia tunduk. Dia ngangguk tu. Maknanya dia setuju untuk keluar. Tapi dialog tu berulang kali lah kita pujuk dia untuk suruh dia keluar. Okay, tapi dia menggunakan juga alasan yang sama. Dia kata dia sayangkan budak ni dan dia kata dia nak jaga budak ni. So kita pun psycho balik. Cakap, kau tak boleh jaga budak ni. Okay, Allah yang jaga budak ni. Semua makhluk yang ada kat sini semua dijaga oleh Allah. Termasuk diri kau sendiri juga. Okay, sekarang ni keris ni aku simpan balik. Keris ni pun tak sentuh kau. Ya, okay. Saya pun simpan balik. Memakrifatkan untuk kita simpan semula keris tersebut. So saya pun cakap dengan dia, sekarang ni aku minta kau dengan cara baik, kita keluar dengan elok. Boleh? So dia pun dah ngangguk. Dia kata boleh. Lepas dia cakap boleh tu je, dia tarik tangan dia tu. Tangan dia mula kat lantai, lepas tu dia tarik ke depan nak pergi ke arah saya. Cakap, macam berat je tu. Saya nampak tangan dia macam berat nak tarik. Saya cakap, macam berat je tu nak tarik tu. Nak aku bantu tak? Dia angguk lagi. Okey, aku bantu, keluar. Janji dengan Allah kau jangan masuk lagi dalam badan budak ni. Dia angguk lagi. Saya janji. Okey. So saya pun pegang bumbung dia, kita mulakan penarikan. Lepas tu baru dia sedar. Dia sedar. Saya tanya dia, okey tak? Okey. Lepas tu untuk pastikan yang dia selamat dan dia tak diganggu oleh apa-apa makhluk, saya titikkan lagi minyak gaharu tu dekat tangan dia. Proses yang sama saya ulang. Selawat sebanyak yang boleh dan lepas tu ratakan, sapu ke muka. Kali kedua minyak gaharu tu disapukan ke muka, tahu tak apa dia cakap? Dia cakap dekat saya, kenapa minyak ni wangi? Padahal yang pertama tadi tu dia terus nangis. Yang kali kedua tu dia sapu baru dia cakap, kenapa minyak ni wangi? Dia kata. Selesai je bahagian tu, so saya pun dah kuncikan tubuh dia apa semua dan saya cakap, ingat solat jangan tinggal, zikir jangan tinggal. Tanamkan dalam badan itu, penuhkan dengan zikirullah dan dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah tak ada apa-apa yang boleh datang mengganggu pada diri tubuh badan kamu. Okey, selesai yang tu je tu, saya pun nak mulakan proses pemagaran. Tetapi saya masih lagi merasakan ada aura berlainan lagi dalam rumah tu. Saya cakap, siapa lagi ni? Rupanya ada benda tertanam ke? Benda tanam tak ada tau. Rupanya ada satu lagi keluarga kecil, merupakan anak dan juga menantu pada tuan rumah ni juga, bersama dengan cucunya 2 orang. Mereka baru saja balik bercuti di Phuket. Hari tu lepas tu bila kata dia orang kata kat saya dia orang baru balik bercuti dari Phuket, saya teringat yang kita bahaskan dalam room talk ni. Di mana Tok Kaiji pernah cakap dalam room talk yang kita bahaskan tu, Phuket merupakan tempat lahirnya ilmu-ilmu hitam. Cakap lah, kenapa kau pergi Phuket? Saya cakap dalam hati. Punya banyak tempat kat sana, kenapa kau pergi Phuket? So saya pun memanggil anak dia, anak lelaki. Dia ada 2 orang anak lelaki dan anak perempuan. Pada mulanya saya panggil anak sulung dia yang lelaki, datang ke arah saya, duduk di atas riba saya. Dia duduk atas riba saya tu, saya rapatkan belakang badan anak itu kepada badan saya dan tangan kanan saya memegang bahagian dada dia untuk dirapatkan ke bahagian dada saya. Benda pertama yang sampai dekat saya tu, aura yang terlalu panas. Badan budak tu macam demam tapi tak demam. Badan budak tu berbahang, panas yang teramat sangat.
Saya dah rasa lain. Saya cakap ini lain ni. Ini rasanya macam sama macam mana yang saya merawat dekat Melaka hari tu. Dan secara spontan saya terus tanya dengan mak dia, dekat Phuket masa bercuti apa dia buat? Satu statement yang buatkan saya terperanjat tu. Dia cakap masa nak balik check out daripada hotel dekat Phuket, anak dia dan anak dia yang lelaki dan perempuan tu, dua orang anak dia melambai babai pada patung Buddha tu. Dia lambai. Lepas tu bila saya amati apa yang diceritakan, rupanya yang dilambai tu bukan patung tersebut tapi yang berada di belakang patung tersebut. Bila saya tanya untuk kepastian daripada kanak-kanak ini, dia tak nak cakap, dia tak nak ngaku. Tapi daripada mata dia je saya tahu dia memang ketakutan masa dia melambai benda tu. Jadi saya pun mulakan proses untuk membersihkan kerana budak ini tak ada apa-apa. Budak ni kira pada saya bukan kes kritikal lah, dia cuma keteguran saja. Jadi saya minta dia belikan limau nipis untuk kita buat proses mandian, penyucian balik, buangkan kotoran-kotoran yang dia dah lambai tadi tu. So bila dah selesai je dua orang kanak-kanak ni, baru saya rasa macam rumah tu agak tenang sedikit. Dan baru saya dapat mulakan proses pemagaran rumah. Barulah saya boleh baca pada garam tersebut, kita bacakan ayat-ayat ruqyah pada garam tersebut, baru kita dapat baca dengan tenang. Dan lepas tu terasalah masa kita ada buat proses pengusiran tu, kita minta benda yang tak elok ada dalam rumah tu untuk diminta untuk keluar daripada rumah. Satu rumah, satu keluarga dan pihak tuan rumah tu pun dapat rasakan ada satu angin yang sangat kuat menderu keluar ke pintu keluar. Memang kuat tu. Saya yang berdekatan dengan pintu tu pun terasa angin keluar. Zrup. Cakap, ni dah keluar. Dah keluar, tutup pintu, azankan rumah, terus taburkan garam. Saya cakap, InsyaAllah lepas ni tak ada apa. So baru-baru ni semalam saya ada WhatsApp pada tuan rumah tu untuk dapatkan kepastian. Saya tanya macam mana keadaan rumah. Dia kata Alhamdulillah dah tak ada gangguan. Saya cakap, syukur Alhamdulillah. Bukan saya yang buat, tapi itu semua kuasa Allah. Saya cuma pinjamkan saja. Saya cakap itu. Sekian Tok daripada saya serahkan balik pada Tok. Masya Allah. Terima kasih perkongsian daripada Tok Wan Tiger. Waalaikumsalam Tuan Wadi. Jumpa masuk semua. Jadi itu pengalaman perkongsian kisah Tok Wan Tiger kita merawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tok Bugis, kepada rakan-rakan panel kita, Tok Ayah, Tuan Tabib, Master Juji Umi dan juga Tok Wan kita serta rakan-rakan di dalam podcast seram pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang ingin saya hujah pada malam ini adalah mengenai apa yang dikatakan sebagai puteri yang wujud pada masyarakat kita, di mana banyak apa kata orang tu jenis puteri-puteri yang ada. Ada yang kita tidak pernah dengar, ada yang kita dengar dan juga ada yang pernah kita alami. Cuma kita tidak sedar adakah puteri itu benar-benar ada ataupun cuma jelmaan semata-mata. Baik, apa yang saya ingin huraikan pada malam ini, tapi tidak ke semua puteri akan saya dedahkan. Cuma antara 2 atau 3 puteri yang akan saya beritahu. InsyaAllah dengan apa yang akan diberikan boleh membuka lagi minda kepada rakan-rakan semua akan kewujudan puteri-puteri yang dikatakan apa kata orang tu? Sakti. Baik, antara puteri-puteri yang kita pernah dengar dan tak pernah dengar. Yang pertama, Puteri Mayang Mengurai, Puteri Mayang Mawar, Puteri Mayang Pinang, Puteri Mayang Cempaka, Puteri Mayang Kenanga, Puteri Mayang Merol pula, Puteri Mayang Sari, Puteri Santan Bertapis, Puteri Gunung Banang, Puteri Syahrul Bariah, Puteri Lindungan Bulan, Puteri Walinong Sari, Puteri Saripan,
Putri Santubong, Putri Sejinjang dan yang lain-lain lagi. Tapi apa yang saya ingin beratkan di sini adalah yang mana yang pertama sekali adalah mengenai Putri Gunung Ledang. Semua kenal dengan Putri Gunung Ledang. Semua kenal akan bentuk, rupa dan juga kewujudan Putri Gunung Ledang. Tapi, adakah kita tahu Putri Gunung Ledang itu adakah wujud ataupun tidak? Benar, nyata atau tidak? Logik atau cuma mitos daripada penceritaan orang lama-lama? Ada yang mengatakan putri ini adalah daripada golongan-golongan jin ataupun ratu bunian, malahan makhluk bunian itu sendiri di Gunung Ledang, Tangkak, Johor. Jadi, senang kata begini, banyak info-info yang saya dapatkan daripada terutamanya daripada kaki tangan syarikat Air Johor yang menguruskan tangki besar di atas sana. Berbagai-bagai cerita dan juga ranger di kawasan Taman Negara Ledang di sana. Baik, penceritaan yang nyata daripada apa yang saya dapatkan. Bermulanya seorang puteri daripada tanah Jawa yang mana dihantar ke Pulau Melaka untuk belajar ilmu agama di Pulau Besar di Melaka. Dan di antara masa itu di tengah belajar, datang sekumpulan anak bangsawan yang melihat akan kecantikan Putri Gunung Ledang tersebut. Sebelum itu, sebelum Putri Gunung Ledang digelar beri namanya Putri Gunung Ledang, pelbagai jenis nama wujudnya sebagai manusia, di antaranya Raden Putri Mas Nyawa, Gusti Putri Ajeng Ratno Dumilah Sari, Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Putri Ratna Gumilah, dan Putri Siti Jamilah binti Sultan Fatah Al-Akbar. Begitulah antara nama-nama yang pernah diwujudkan semasa beliau sebelum menjadi Putri Gunung Ledang. Dan kenapa beliau menjadi Putri Gunung Ledang ataupun siluman penjaga gunung? Kisahnya adalah di antara kerana dia lari daripada Pulau Besar Melaka terus ke Tangkak, menyembunyikan diri daripada golongan bangsawan tersebut. Akan tetapi, tak kala beliau bersembunyi, kisah keceritaan Putri Gunung Ledang yang tersebar di seluruh Melaka mengakibatkan Sultan Melaka sewaktu itu teringin untuk meminang Putri Gunung Ledang. Dan mereka menghantar pasukan peminangan termasuk Hang Tuah menuju ke Gunung Ledang bagi melamar Tuan Puteri tersebut menjadi permaisuri Melaka pada masa itu. Dan salah satu kisah yang saya boleh kaitkan, semasa mendaki Gunung Ledang, menghantar peminangan kepada Putri Gunung Ledang, Hang Tuah sebenarnya tidak sampai ke puncak gunung. Yang mana Hang Tuah memerintahkan Tun Mamat meneruskan perjalanan hingga ke atas puncak bagi bertemu dengan Putri Gunung Ledang. Dan apabila sampai di sana, Tun Mamat dan pasukan peminangan tidak terus berjumpa dengan puteri, tetapi bertemu dengan 5 dayang berserta
nenek kebayan penjaga Puteri Gunung Ledang. Dan sebenarnya ada kisah yang berlaku sebelum pertemuan, iaitu nenek kebayan memeriksa akan angkatan-angkatan peminangan yang mana telah membawa barang-barang perhiasan, gobek sirih dan juga pelbagai lagi, umumnya untuk terus meminang Puteri Gunung Ledang. Tapi nenek kebayan menitahkan supaya barang-barang tersebut diletakkan di tingkat 3, yang mana kalau orang sekarang ni ada batu jenis batu hantaran dipanggil. Dan mereka meneruskan perjalanan setelah meletakkan barang-barang, mereka meneruskan perjalanan ke puncak bertemu dengan Puteri Gunung Ledang itu sendiri, berlapiskan 5 dayang penjaga Puteri Gunung Ledang. Mereka tidak bercakap berdepan muka, tapi perantara percakapan mereka adalah di antara 5 dayang dan puteri itu sendiri. Maknanya Tun Mamat bila berkata, dayang itu akan menyatakan apa yang dikatakan kepada Tun Mamat kepada Puteri Gunung Ledang tersebut. Dan daripada situlah Puteri Gunung Ledang menyatakan jika benar niat ikhlas Sultan ingin mengambil aku sebagai pemaisurinya, tidak mudah, tidak akan memberikan satu jalan yang senang untuk mengambil aku. Dan syarat-syarat diberikan, antaranya jambatan emas, 7 dulang pelbagai jenis barangan, dan yang terakhir semangkuk sirap daripada anak Sultan itu sendiri. Dan kembalinya Tun Mamat ke istana menyatakan akan peminangan tersebut. Cerita itu saya bungkuskan sebab saya nak lebihkan kepada Puteri Gunung Ledang. Kenapa ianya menjadi satu kewujudannya sehingga hari ini. Dan Puteri Gunung Ledang tidak pernah wujud kepada sesiapa yang katanya pernah berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Malah saya sendiri tidak pernah mengaku saya pernah berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Walaupun diberi petunjuk itulah Puteri Gunung Ledang. Sebab seorang puteri tidak akan menunjukkan diri di depan orang-orang manusia seperti kita. Jadi benar apa yang diketahui itu hanyalah salah satu wujudnya bunian, yang boleh saya katakan sebagai golongan-golongan bunian atau ratu bunian, sebab pertemuan tidak akan terus berdepan kerana akan menghadap kepada nenek kebayan dan juga kepada dayang-dayang. Dan dayang-dayang itu sendiri, kalau kita salah anggap, boleh dikatakan sebagai Puteri Gunung Ledang. Walhal mereka cuma dayang, tapi ada kesaktiannya masing-masing. Saya boleh bagi nama 5 dayang tersebut. Mungkin ada yang pernah bertemu. Yang pertama, Dayang Soleha, pemegang batu. Pemegang batu akik di gunung. Yang kedua, Dayang Safiah, iaitu pemegang kayu, yang mana kayu-kayu garu, kayu tas, penjaga kayu. Dayang Sri, iaitu penjaga air, di mana dia akan membentuk akan kolam-kolam mandi bagi Puteri Gunung Ledang. Yang keempat, Dayang Mahuri. Dayang Mahuri ni adalah penjaga tanah laluan perjalanan bagi orang yang nak mengembara di kawasan tersebut. Dan yang kelima, yang penting sekali, dayang yang paling tua dan yang paling senior adalah Dayang Fatimah. Sebab cuma beliau sahaja yang ada kebenaran untuk menjadi perantara kepada Puteri Gunung Ledang. Dan
Dayang Fatimah juga adalah pemegang kuasa sakti dan juga kunci-kunci harta di balik Gunung Ledang yang disembunyikan oleh raja-raja zaman dahulu. Dan Puteri Gunung Ledang ni dikatakan jika dinampakkan wajahnya, jika ditimbulkan akan dirinya, kita tidak akan rasa untuk pulang ke dunia nyata. Kita tidak akan pernah terfikir apa yang kita ada tanggungjawab di dunia. Malah, kita tidak akan terasa akan bau-bau dunia, tapi wangian daripada alam sebelah menyelubungi diri kita. Dan 3 tempat yang boleh saya bagi tahu di mana selalunya Puteri Gunung Ledang berada. Yang pertama, kolam pertama di bawah kawasan Gunung Ledang, ada satu tandas di kolam pertama, yang kolam besar. Kalau nak datang, kebiasaannya dia akan turun pada bulan Safar. Bulan Safar, bulan mengambang, duduklah dekat situ. InsyaAllah, nenek kebayan yang pertama akan muncul. Dan nenek kebayan kita jangan takut. Walaupun tongkatnya setinggi 6 kaki setengah, tingginya tongkat. Dan bongkok nenek itu sampai tingginya pada kita cuma 4 atau 3 kaki sahaja. Dengan paras tudung berwarna biru. Dengan mimik mukanya tapi tidak menampakkan tua. Kolam yang pertama. Yang kedua, kolam 7. Kolam 7 itu adalah sinonim bagi dayang-dayang itu bersemayam. Bukan pada puteri, tapi puteri akan duduk di tepi memandang akan dayang-dayang. Dan yang paling atas, kolam yang tidak boleh dimasuki sekarang, iaitu di dalam Taman Negara Ledang. Itu adalah kolam yang paling utama. Dan jika kalian yang ingin pergi bernasib baik, salah satu selendang daripada dayang, jika anda dapatkan, adalah khasiat-khasiatnya. Sebab sudah ada beberapa orang yang dapat, kononnya ada mempunyai selendang daripada dayang-dayang tersebut. Dan lagi satu, apa yang saya ingin maklumkan, Puteri Gunung Ledang tidak pernah menjemput sesiapa pun datang ke gunung untuk bertemu dengan beliau, kecuali nenek kebayan itu sendiri ataupun Dayang Fatimah. Sebab ini adalah arahan daripada Puteri Gunung Ledang itu sendiri untuk memanggil nama, bukannya Puteri Gunung Ledang itu sendiri. Contohnya, anda dimimpikan untuk bertemu, untuk menerima keris. Ditunjukkan keris, ditunjukkan batu-batu ataupun kayu-kayu yang digunakan untuk dalam perubatan. Dan lagi satu, pernah terjadi satu perkara kepala air di air terjun Ledang. Dan kepala air itu berarus kuat sehingga batu-batu di kolam 7 jatuh ke bawah. Dan semasa waktu tu ada satu hamba Allah sedang duduk bertakafur di atas batu rata di tingkat 3. Ajaib, mungkin kuasa Allah atas izinnya tidak mengenai hamba Allah tersebut. Tidak mengenai hamba Allah tersebut, sedangkan air daripada kepala air tadi mengenai badan hamba Allah tersebut. Tetapi batu yang betul-betul menuju kepada dia tidak langsung terkena, seolah-olah ada pintasan ke tepi. Dan apabila hamba Allah itu sudah habis, beliau terkejut kerana hadirnya seseorang di tepi sambil memberi salam.
Dan ketika salam dijawab, hadir satu puteri di atas kaki bukit di sebelah Gunung Ledang. Kaki bukit di atas, memandang dengan arah senyuman, dan secara tiba-tiba hamba Allah itu menerima satu benda di atas tangannya, iaitu 3 jenis minyak. Dan daripada situ juga perkara-perkara berlaku juga kepada orang-orang yang ingin sangat bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Akan tetapi, tidak semua ataupun memang tidak ada akan berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang secara terus. Kerana Puteri Gunung Ledang ataupun Ratu Bunian tidak akan berjumpa kepada manusia. Yang berjumpa adalah dayang-dayang dan juga nenek kebayan. Jadi anda kata rasa-rasa siapa yang teringin nak berjumpa, tunggu bulan Safar, saya akan ke sana. Cuma satu pesanan saya, tolong jangan mulut cabul. Tolong jangan ambil benda apa yang nampak depan mata yang belik-belik. Dan yang ketiga, jangan ditegur akan nama ataupun sesiapa yang anda nampak yang pelik. Sebab pada waktu tu, perasaan akan terlalu tenang. Waktu tu, apa yang kita rasakan bising tiba-tiba senyap. Dan yang ketiga, alunan air terjun tidak seperti bunyi air terjun yang kita dengar biasa pada waktu tersebut. InsyaAllah jika hadir waktu itu, jika hadir masa itu, saya akan ke sana menyenggah. Sebab ada sesuatu yang perlu saya pulangkan. Baik, itu adalah antara mitos Puteri Gunung Ledang dan pengenalan mengenai Puteri Gunung Ledang. Baiklah, saya di sini mempunyai beberapa versi mengenai kisah Puteri Mayang Sari. Dan versi yang pernah kita tahu, kita pernah dengar dan kita ketahui, hanya versi daripada Puteri Ulik Mayang ataupun dipanggil sebagai Puteri Umbuk Mayang, yang mana 7 beradik dan Mayang Sari adalah puteri bungsu daripada 7 beradik Puteri Umbuk Mayang. Itu adalah versi daripada pantai timur. Ya. Dan versi kedua adalah versi daripada wujudnya nama Kota Dumai adalah daripada Puteri Mayang Sari juga yang berada di Riau, Indonesia. Kisahnya seakan sama. Juga 7 beradik dan Puteri Mayang Sari ini adalah anak sulung daripada keturunan Raja Samir di Dumai. Dan wujudnya nama Dumai adalah daripada Puteri Mayang Sari tersebut. Ada juga bait-bait lagu daripada Mayang Sari Dumai, Kota Dumai ini. Kisah ini memang nak kata sinonimnya di Indonesia, tapi di Malaysia kita tahu mengenai Puteri Ulik Mayang. Dan lagi satu, Puteri Mayang Sari sememangnya wujud di mana? Puteri Mayang Sari ini adalah penjaga laut Semenanjung. Yang dimulakan, dia adalah adik-beradik kepada Ratu Kidul, Ratu Alam Azrak, Ratu Samundra, Ratu Naga Biru, Ratu Bilqis, dan apa lagi nama Ratu Dewi Selasih, Ratu Nawang Wulan, dan malah Puteri Mayang Sari ataupun Dewi Mayang Sari penjaga Semenanjung Emas, iaitu Laut Cina Selatan.
Dan ini ada kaitannya dengan Puteri Ulik Mayang kerana Puteri Ulik Mayang ni berada di pantai timur. Dan adakah Puteri Mayang Sari daripada Puteri Ulik Mayang ni wujud ataupun ianya cuma mitos? Ini kisahnya. Puteri Ulik Mayang adalah berasal yang mana dulu-dulunya kita sinonimkan pada penceritaan mitos ya, adalah daripada 7 puteri kayangan, yang mana mereka semua adalah puteri yang paling cantik, yang paling lembut, malah masing-masing mempunyai kuasa saktinya masing-masing. Tapi yang paling nakal adalah Puteri Mayang Sari, adik bongsu ke-7 puteri tersebut. Dia ingin sekali dia keluar daripada kota kayangan, nak turun ke bumi, nak melihat kawasan bumi. Sebab dia banyak bercerita daripada rakan-rakan dayang-dayang, malah juga daripada ayahandanya sendiri. Keindahan dunia, keindahan kawasan bumi, yang mana mereka cuma ada di kayangan, tidak menampakkan seperti keindahan yang diberikan, yang diceritakan. Dan pada satu masa, semasa sedang bermain di taman kayangan, Puteri Mayang Sari mengambil keputusan untuk keluar secara curi, turun ke bumi untuk melihat sendiri apakah benar yang diceritakan oleh mereka ni. Dunia tu cantik, dunia tu indah, dunia tu senang kata tidak dapat digambarkan dengan apa yang dikatakan. Dan turunnya dia ke bumi, sampailah dia ke satu tempat dinamakan Tasik Paloh Mengkuang. Dia turun ke situ, melihat sendiri akan keindahan, melihat sendiri akan apa yang diperkatakan. Dan apa yang lebih mengindahkan lagi, dia berjumpa dengan seorang pemuda yang diberi nama Awang, yang mana beliau mengintai akan seorang lelaki tersebut yang namakan Awang, sebab kerana kegagahan, ketampanan dia macam Tok Bugis, tapi tak bernyucit macam Tok Wan, tapi handal seperti Tok Ayah, dan juga tinggi ilmunya seperti Tuan Tabib. Dan seketika dia pergi, dia terpesona terdengar namanya dipanggil oleh kakak-kakak beliau untuk kembali semula ke kayangan. Dan pada waktu tersebut, Puteri Mayang Sari tidak dapat melelapkan mata, terasa terganggu jiwa dan raga kerana teringatkan ketampanan jejaka yang bernama Awang, sama macam Tok Bugis. Kenapa tak boleh tidur? Kenapa asyik terfikir? Kenapa terlalu teringatkan akan beliau? Lalu Puteri Mayang Sari turun buat kali keempat. Pada kali keempatnya, setelah kali kedua, kali ketiga, dia tidak dapat berjumpa dengan Awang. Mungkin tengah buat podcast agaknya. Jadi masa kali keempat, Puteri Mayang Sari turun dan dia berjumpa dengan Awang terbabit. Dan beliau menegur Awang, tapi tidak memanggil nama. Apa yang saudara buat? Cantik bakulnya untuk memulakan bicara. Terkejutnya Awang apabila dia melihat seorang yang cukup jelita, cukup cantik macam Master Joji Umi, dengan rambut panjang hingga paras dada, dengan rentangan selendang menutupi muka, wajah bujur sirih.
dan dengan gerak lembut alis tangan gerak langkahnya. Dan Awang kembali menyahut, "Ya, saya sedang memancing mencari rezeki. Siapakah empunya diri menegur saya yang hamba tiada apanya?" Bermula daripada situ, mereka berkenalan dan rapat sehingga satu hari Puteri Mayang Sari menyatakan rasa cintanya kepada Awang yang seperti Tok Bugis, yang ilmunya tinggi seperti Tok Tabib tapi tidak boncit macam Tok Wan, yang gagah macam Tok Ayah. Nyek. Dan Awang sekali lagi terkejut. Sedangkan dia hanya orang yang biasa tiada apanya. Dan dia sudah mengetahui bahawa Puteri Mayang Sari itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah makhluk dari kayangan yang sanggup menyatakan cintanya kepada Awang. Dan daripada situ berputiklah akan rasa kasih sayang rindu. Yang mana Puteri Mayang Sari menyatakan, "Jika kamu rindu kepadaku, kau perasapkanlah kemenyan putih berbau mawar agar dapat aku turun bertemu melepaskan rindu kepadamu." Dan ada satu masa Puteri Mayang Sari ini menceritakan kepada kakaknya, dan kakak-kakaknya pun nak berjumpa dengan Awang ni. Kenapa orang ini boleh menambat hati adik bongsu mereka sedangkan dia tahu perangai adik bongsu dia macam Tok Wan nakal. Jadi bila mereka turun ke bumi, bersama-sama berkenalan dengan Awang, bercerita dengan Awang, tapi malangnya ayahanda mereka mengetahui ketujuh puteri terbabit turun ke bumi tanpa kebenaran daripada ayahanda mereka. Lalu menitahkan bahawa, "Kamu bertujuh, aku tidak benarkan kamu kembali ke kayangan kerana itu adalah sumpah kamu tidak boleh ke bumi tanpa izinku." Maka kekallah ketujuh puteri. Nama dia Puteri Umbuk Mayang. Puteri Umbuk Mayang. Dan berpecahlah mereka bertujuh. Dan satu masa mereka akan bertemu untuk meluahkan rasa rindu kepada diri masing-masing. Dan ini pecahan-pecahan mereka di mana Puteri Mayang Mengurai lebih dikenali menjaga Bukit Puteri. Puteri Mayang Mawar menjaga Pulau Redang. Puteri Mayang Pinang menjaga Pulau Perhentian. Puteri Mayang Cempaka menjaga Bukit Cendering. Puteri Mayang Kenanga menjaga Pulau Kapas. Dan Puteri Mayang Melur menjaga Gunung Tebu. Dan seperti mana Puteri Mayang Sari pula, dia bersama-sama dengan Awang ada di Tasik Paloh Mengkuang.